Dia nak tengok berapa bulan tak sampai pagi ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ni masih lagi kita dapat bersama meneruskan program Generasi Al-Quran Surah Taman Jaya yang masuk pada malam ni adalah siri yang ke-42. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan meneruskan siri 42 di mana tetamu kita dan guru kita malam ni adalah Ustaz Muhammad Asyik bin Husin. Ustaz Muhammad Asyik bin Husin insyaAllah akan bersama kita untuk mengisi program ni dengan 3 slot dia, iaitu slot yang pertama iaitu slot membaca Al-Quran bersama-sama dengan ahli jemaah. Dan seterusnya slot kedua kita akan mendengar tazkirah dalam slot full 10 dan seterusnya kita akan kalau ada masa kita akan teruskan dengan slot yang ketiga, slot interaksi, di mana tuan-tuan boleh bersembang dengan Ustaz atau bercakap ataupun bertanya kepada Ustaz insya-Allah. Jadi tuan-tuan, bagi memulakan program kita pada malam ni seperti biasa, marilah sama-sama kita buka dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita dah melangkah masuk ke slot ke siri 42. InsyaAllah pada malam ni kita akan sama-sama mengikuti bacaan Al-Quran oleh Ustaz kita iaitu Ustaz Muhammad Asyik bin Husin, iaitu masih lagi surah Al-Ma'idah muka surat 85 dan 86 seperti yang tertera di skrin tuan-tuan dan puan-puan, presentation di skrin tuan-tuan dan puan-puan, iaitu melibatkan ayat 38 sampai 51. Ayat 38 sampai 51 muka surat 85 dalam 86 insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebelum saya serahkan kepada Ustaz untuk membaca surah ni bersama-sama kita, saya nak mohon kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan memasang kamera tuan-tuan masing-masing sebagai supaya kita lebih dapat menyokong ataupun memberi semangat kepada penceramah kita khususnya dan rakan-rakan untuk bersama-sama dalam program ni insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan pasang insya-Allah kita rasa kita ada bersama dan tuan-tuan memberikan fokus terhadap apa yang disampaikan insya-Allah. Jadi amat digalakkan untuk tuan-tuan pasang kamera tuan-tuan dan puan-puan. Dan satu lagi, untuk mengelakkan daripada gangguan bising dan sebagainya, diminta tuan-tuan dan puan-puan memastikan semasa penyampaian oleh Ustaz kita, tuan-tuan mensenyapkan tuan-tuan punya mikrofon, mute-kan dia ataupun off-kan dia mikrofon supaya tidak ada gangguan bunyi bising dan sebagainya. Jadi sekali lagi tuan-tuan, slot kita ada 3 slot. Slot pertama kita nanti akan baca Al-Quran bersama-sama dengan Ustaz kita, dan seterusnya Ustaz akan terus sambung dengan slot tazkirah dalam full 10, dan kita kalau ada masa kita akan berinteraksi dengan Ustaz insya-Allah. Jadi bagi meneruskan program ni, saya tanpa melengahkan masa menyerahkan kepada Ustaz Muhammad Asyik bin Husin untuk meneruskan program. Silakan Ustaz Muhammad Asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
وبه نستعين ولا عدوان إلى الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Cikgu Tuan Haji Abdul Rahim sebagai moderator kita pada malam ini, insya-Allah. Seperti mana malam-malam sebelum ini, kita teruskan lagi program Generasi Al-Quran Surau Taman Jawijaya. Insya-Allah, mudah-mudahan program sebegini akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan membaca, difahamkan malam ini surah An-Nisa bermula ayat 38 sehingga 51, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون. لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من أن وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلى الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana limpah kurnianya, maka kita sekali lagi dapat bersama, dapat dipertemukan dalam majlis ataupun program yang telah disusun atur oleh Al-Fadil, cikgu kita, Cikgu Tuan Haji Abdul Rahim, dalam program Generasi Al-Quran Surau Taman Jawijaya. Selawat dan salam buat Rasul junjungan mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga baginda, para sahabat baginda, tuan-tuan guru, alim-alim ulama, wali-wali Allah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kepada ucapan terima kasih kepada Cikgu Tuan Haji Abdul Rahim kerana menyediakan kita satu platform untuk sama-sama kita beribadah dengan membaca ayat-ayat daripada Al-Quranul Karim. Pada malam ini suka saya berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang kita baca di awal ayat, yakni ayat yang ke-38, yang mana ayat ini Allah Ta'ala menyatakan
wallazina yunfiquna amwalahum ria'an nas, dan juga orang-orang yang membelanjakan hartanya dengan menunjuk-nunjuk kepada manusia, menunjuk-nunjuk kepada orang ramai. Dalam erti kata yang lain, bahasa yang mudah ialah riak. Ada juga golongan manusia yang mereka ini memberi infak, sedekah, tetapi bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana untuk menunjuk-nunjuk. Dan kita bahasakan tadi sebagai riak. Mereka mahu manusia ataupun orang ramai tahu, mengetahui berapa banyak yang mereka bagi, yang mereka berikan, dan mereka ini selalu memberi infak ataupun sedekah dan sebagainya. Sedangkan kita semua sedia maklum, kita semua sedia ketahui bahawa dalam surah Al-Baqarah yang menerangkan perihal ataupun bab-bab infak ataupun sedekah ini. Sedekah dan infak itu hendaklah kita semua sedia maklum diberikan secara rahsia ataupun tersembunyi. Makna kita bagi, orang lain tak tahu. Itu seelok-eloknya. Dan infak ataupun sedekah ini juga boleh diwar-warkan ataupun ditunjuk-tunjuk atas sebab-sebab yang tertentu. Banyak dalam ayat Al-Quran, terutamanya dari surah Al-Baqarah, menyatakan tentang ayat-ayat yang membicarakan tentang infak ini. Boleh rujuklah ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah. Baik, di sini suka juga saya berkongsi apa itu riak dan sombong. Ni dia duduk sekali. Riak dan sombong ni dia duduk sekali. Dia ada pasangan dia. Yang mana riak ini berasal dari perkataan ru'yah yang bermaksud menampakkan ataupun memperlihatkan sesuatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Bahasa yang kita panggil riak ni sebagai apa? Bangga diri. Perbetulkan saya jika saya salah. Bangga diri. Dalam sudut istilah, riak ni apa dia? Melakukan ibadah dengan niat supaya dipuji oleh manusia, dipuji oleh orang ramai, dan tidak berniat untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, dia Imam Al-Ghazali membahagikan riak ni dalam pelbagai aspek, pelbagai kategori. Suka saya bacakan di sini, saya tak mau hurai panjang-panjang. Yang pertama, riak dalam masalah agama dengan penampilan jasmani. Misalnya, contoh dia, memperlihatkan badan yang kurus dan pucat agar disangka orang banyak melakukan ibadah. Contohnya ibadah puasa, solat tahajud, nampak tu muka pucat ya. Dan dia berharap orang puji dia. Dia ni banyak sungguhlah buat tahajud malam-malam. Dengan niat yang macam tu, itulah yang dikatakan riak. Seterusnya, riak dalam penampilan tubuh dan pakaian. Contoh dia apa? Contoh dia, seseorang tu dia pakai baju jubah dan dia mengharap orang sangka, orang yang pakai pakaian macam ni banyak amalan yang dia buat. Itu juga termasuk dalam riak penampilan tubuh dan pakaian. Seterusnya, riak dalam perkataan. Misalnya, orang yang selalu bercakap tentang agama agar disangka faqih, disangka berilmu dalam agama.
dia ucapan dia tu menampakkan seolah-olah tu dia ahli bidang dalam sesuatu agama tersebut. Nak orang puji dia, "Oi, dia ni banyak ilmu rupanya." Seterusnya, dalam perkataan, perbuatan, tadi perkataan, perbuatan pula. Perbuatan ni banyaklah. Sengaja memperbanyakkan amal ibadah, melakukan solat-solat sunat di hadapan orang ramai dan menganggap orang yang tengok dia buat solat-solat sunat ni, dia sangka, "Wih, orang ni banyak ilmu, banyak buat benda yang baik." Itu dia sendiri yang beranggapan supaya orang tengok dia mengatakan dia tu banyak amal ibadah. Sahabatan kita sehari-hari juga ada juga riak yang seperti mana yang disusun atur oleh Imam Al-Ghazali, yakni contoh dia orang yang sengaja ikut serta ke mana sahaja ustaz-ustaz, ahli-ahli ulama pergi supaya dia dianggap bersama dengan golongan orang-orang yang lain. Itu tadi beberapa aspek, beberapa kategori yang digaris oleh Al-Imam Al-Ghazali berkaitan dengan riya. Seperti mana yang kita sedia maklum, riya dan sombong. Sombong ni dikatakan sebagai takbur. Dan istilah takbur ini sering kita guna, sering kita sebut berhubung dengan sikap ataupun tingkah laku PL seseorang manusia itu. Kita juga tahu riya dengan sombong ni satu penyakit, yakni kita namakan dia sebagai penyakit hati, yang mana sukar, tidak mudah untuk kita ubati. Kesan-kesan yang ada pada diri secara fizikal tak nampak dalam tubuh badan kita. Penyakit riak ni kita tak tahu. Kalau kita demam, boleh kita rasa badan kita rasa panas, suhu meningkat lebih daripada 37.5 ke apa ke tak tahulah. Kita boleh rasa. Tapi dengan sifat riak, kita tak akan tahu benda itu berada dalam diri. Dalam surah Luqman ayat yang ke-8, yang mafhumnya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia kerana sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Boleh rujuk surah Luqman ayat yang ke-18. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 penyakit yang akan menghancurkan amalan seseorang. Antaranya seperti mana yang saya sebutkan tadi, iaitu riya atau sombong. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali kata apa? Sifat takbur akan menjadi batas pemisah antara seseorang dengan kemuliaan akhlaknya sendiri. Orang yang takbur akan selalu mendustakan kebenaran, dan mereka ini bertanggapan rendah terhadap orang lain dan lagi meninggikan diri mereka sendiri. Mereka angkat diri mereka sendiri. Mengapa? Mengapa manusia menjadi riak dan sombong? Ini satu persoalan bukan untuk kita jawab, kita sama-sama renungkan. Yang mana dosa dan pahala, dosa dan kesalahan pertama yang dilakukan oleh makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala ialah sifat sombong itu sendiri. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, Iblis laknatullah enggan sujud kepada Nabi Adam alaihi salam sewaktu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
supaya iblis sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis merasakan diri dia rosak daripada Nabi Adam kerana kejadiannya itu sendiri. Seperti mana yang tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa maklum, iblis dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api, sedangkan Nabi Adam alaihi salam dijadikan daripada tanah. Jadi iblis kata apa? Api dengan tanah mana lebih besar, dia kata. Aku tidak akan sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Peristiwa kesombongan iblis ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Quran. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-34. Allah Taala kata apa? Dan ingatlah ketika kami memerintahkan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Dia yakni iblis enggan dan membesarkan dirinya. Maka sesungguhnya dia adalah dari golongan musyrik. Boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat yang ke-34. Baiklah, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sebagai manusia tidak terlepas daripada perasaan bahawa diri mereka-mereka yang riak ini lebih hebat daripada orang lain. Ini tanggapan diri mereka sendirilah. Na'udzubillah min zalik, kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua daripada sifat-sifat yang sebegini. Ramai dalam kalangan kita dan mungkin juga termasuk dari saya sendiri yang riak dan sombong kerana merasakan diri ini hebat daripada orang lain. Na'udzubillah min zalik. Al-Quran banyak menyebut tentang riak dan sombong, khususnya sebagai sifat yang keji, dan ia juga termasuk daripada salah satu sifat-sifat mazmumah yang perlu kita elakkan. Dan sifat riak ini amat ketara pada kaum Bani Israel, yang mana antara sifat-sifat kaum Bani Israel ini Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-64, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa setiap mereka menyalakan api peperangan lalu Allah memadamkannya. Bukan saja kita, kalau kita tengok sifat-sifat yang ada pada Bani Israel ini seperti mana yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran, mereka ini juga tamak dan halabah. Yang ni boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat yang ke-96. Allah kata apa? Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling halabah kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih halabah lagi daripada orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan daripada siksa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat yang ke-96. Mereka ini, Bani Israel, kaum Bani Israel ini, mereka juga dikatakan suka mengkhianat dengan penuh tipu daya muslihat mereka itu sendiri. Mereka ini anggap diri mereka merupakan kaum pilihan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mana mereka selalu mencetuskan masalah, merencanakan bagaimana agar dunia ini hanya dikuasai oleh golongan-golongan daripada kalangan-kalangan mereka, orang-orang Yahudi. Dan kita kalau nak tahu perangai orang-orang Yahudi ini, banyak kita boleh rujuk dalam Al-Quran. Itu untungnya kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kita dengan satu mukjizat yang agung, mukjizat yang besar, dan orang kata apa? Sesuatu
khazanah yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan untuk diri kita dan kaum keluarga kita seterusnya kepada masyarakat sekalian. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Habis lagi noh. Panjang lagi, itu baru sikit baru dekat apa? Yang wallazina yunfikuna amwalahum li'an-nas. Satu ayat pun tak habis lagi. Ada lagi ke masa Cik Ibrahim? Ada lagi noh? Ada sejam lagi. Oh, saya tak boleh lama-lama mengantuk kan hari ni. Maklum malam Jumaat, dia kata malam Jumaat buat apa tak tahu. Ni malam abang, malam Jumaat kita bertadabbur bersama-sama dengan Al-Quran, insya-Allah. Baik. Sambung. Sikit lagi, insya-Allah sikit lagi. Dalam konteks kita membicarakan tentang bangsa Yahudi ini amat terkenal dengan sifat takabur, angkuh, sombong. Semua ada pada bangsa-bangsa Yahudi ini. Bongkak, busuk hati, resis, dalam bahasa baru dia lah, tak tahu betul tak betul. Kan? Adalah sifat ni, sifat semua yang saya sebut ni melekat pada diri Bani Israel itu sendiri. Mereka ini menganggap apa? Menganggap diri mereka sebagai manusia pilihan. Sedangkan yang lain hanyalah pelayan bagi keperluan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Katakanlah, wahai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kamu mendakwakan bahawa sesungguhnya kamu sajalah kekasih Allah, bukan manusia-manusia lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Boleh rujuk surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-6. Dan menjadi satu kewajipan kita sebagai mukmin untuk memahami dan menghayati sifat-sifat keji tersebut, sekaligus membuat kita lebih kepada berhati-hati dan berwaspada agar kita tidak terikut dengan tingkah laku, orang kata apa, PL dan perangai daripada golongan kaum-kaum Bani Israel, kaum-kaum bangsa Yahudi laknatullah. Baik. Sifat riya ada pada orang yang berilmu dan juga ada pada pemimpin yang berkuasa. Yang inilah yang kita amat takut. Sebab apa? Sebab kita sendiri ini adalah pemimpin bagi keluarga kita sendiri. Dan setiap kepimpinan kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Baik, kita lihat pada zaman sekarang ramai cerdik pandai dalam kalangan kita, bahkan dalam kalangan pemimpin-pemimpin yang berkuasa, yang membawa dan mempamerkan sikap riak dan sombong mereka. Mereka jadi riak dan sombong kerana apa? Kerana mempunyai kelebihan lebih daripada orang lain. Mereka mempunyai kuasa sebagai penjawat awam ataupun memegang jawatan-jawatan yang tertentu di dunia. Dan bagi orang-orang yang berilmu, mereka ini berpengetahuan lebih daripada kita. Itu tanggapan mereka. Dan bersiap sedialah untuk disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dengan apa yang kita buat atas dunia. Allah Subhanahu wa taala jadikan kamu sebagai pemimpin, dan apa yang kamu pimpin untuk memberi kesedaran terutamanya di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Mereka ini mempunyai kekayaan harta, mempunyai kegagahan fizikal, keturunan yang baik. Kelebihan-kelebihan ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka ini tidak mensyukuri
dengan jawatan-jawatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya dengan adanya jawatan kita lebih tawaduk, lebih rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah sesekali kita riak dan sombong, bangga diri dengan apa yang ada pada kita, yang ada pada diri kita pada masa sekarang ini. Banyak kalau kita membicarakan tentang riak dan sombong ni, banyak ciri-ciri yang boleh kita kenali, yang boleh kita ketahui. Yang antaranya orang-orang yang riak dengan sombong ni, mereka ini tidak menerima pandangan orang sekalipun hati dia tu merasakan pandangan orang yang memberi pandangan itu lebih baik daripada pandangan dia sendiri. Dia tak mau terima langsung. Dia duk berasa pandangan dia tu lagi bagus, lagi baik daripada pandangan yang diutarakan oleh kita sendiri. Itu salah satu dia. Part nombor 2 apa dia? Mudah marah ataupun emosi terlebih. Bila kita berbincang ataupun berlakunya sesuatu perbincangan dua hala, mereka ini cepat tersinggung ataupun cepat naik darah. Kalau ada yang tersilap ataupun salah, mereka ni merasakan diri mereka itu terlalu hebat sehingga tidak boleh melakukan sebarang kesalahan dalam ucapan mereka. Banyak lagi kalau kita nak sentuh ciri-ciri orang-orang yang riak ni. Dan seterusnya, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Akhir sekali, cukup tu rasanya ada beberapa tip ataupun kaedah. Sekiranya penyakit hati seperti riak ni ataupun bangga diri, duk berasa kita ni lebih bagus daripada orang lain, yang hinggap dekat hati kita ni, macam mana kita nak elak. Salah satu daripadanya, banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak kita beristighfar. Tiap kali kita melakukan kesalahan kepada Allah, insya-Allah dengan kita memperbanyakkan istighfar, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan setiap hari. Kita ini selagi dinamakan manusia, tidak terlepas daripada melakukan sebarang kesalahan yang kita lakukan setiap hari. Bukan kata seminggu sekali, tak. Setiap hari. Yang kedua apa dia? Tip yang kita boleh bagi, yang saya boleh kongsi pada malam ini, sentiasa niat dalam hati kita ikhlas melakukan sesuatu perkara yang kita lakukan, yang kita buat itu dengan hati yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Jangan jadi seperti mana yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan dalam ayat yang kita baca pada malam ini, iaitu ayat yang ke-38 tadi. Bila kita nak beri sedekah pun, rasa dalam diri kita ni salah satu sifat yang keji, yakni riak itu tadi melekat dalam hati kita, kita minta jauhkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi satu yang seterusnya, kalau boleh elakkan, kita war-warkan, kita gembar-gemburkan tentang kebaikan ataupun kejayaan yang kita capai, sama ada berniat untuk berkongsi ataupun memberi motivasi dan semangat pada orang. Bukan tak boleh, boleh bagi. Dalam kita membicarakan, kita nak bagi motivasi kepada orang lain, boleh kita buat. Tapi jangan ada sedikit pun rasa riak itu timbul dalam hati kita. Niat kita baik pada asalnya, tapi dengan timbulnya rasa riak, rasa ta'ajub, bangga diri, sebab itulah Allah Ta'ala tak bagi kita kongsi. Kalau boleh lah. Bukan tak boleh, nak ni boleh. Kita rasa kita nak kongsi kejayaan anak-anak kita, anak kita bagus, dapat dalam periksa pun bagus, straight A, manjang, kita kongsi dengan jiran-jiran kita untuk membangkitkan rasa semangat dalam diri anak-anak jiran-jiran yang lain, insya-Allah. Jadi sekadar itu, apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
segala kekurangan dan kelemahan itu hadirnya dari dalam diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kembali kepada Al-Fadil Cikgu Tuan Haji Abdul Rahim, insya-Allah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsira diucapkan kepada Ustaz Muhammad Ashiq bin Husin yang telah berjaya menyempurnakan program kita pada malam ni, iaitu dengan sama-sama tadi kita dapat baca Al-Quran yang diperdengarkan oleh Ustaz tadi, tazkirah daripada Ustaz yang telah disampaikan lebih daripada masa yang kita tetapkan, insya-Allah. Jadi Ustaz bagi ekstra lagi. Dan banyak perkara yang Ustaz kongsikan, utamanya mengenai riak, lagi apa tuan-tuan? Takbur, sombong, yang mana kita perlu kikis dalam diri kita. Sifat-sifat mazmumah tu perlu kita kikis dalam diri kita, dan salah satu caranya yang paling mudah, kalau ini apa dosa-dosa kecil ni kita boleh hapuskan dengan hari-hari kita beristighfar kepada Allah Taala, seperti mana yang disebut oleh ustaz-ustaz yang lepas. Memang kebanyakan ustaz sebut suruh kita beristighfar setiap hari, berselawat setiap hari. Jadi insya-Allah itu satu kaedah yang boleh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, untuk menghapuskan dosa kita, seterusnya untuk mendatangkan timbul cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, dan nanti kita mudah-mudahan mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ustaz kita tadi sebenarnya adalah guru pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan Bakat Indah Sungai Jawi, Bakat Indah Waldorf ataupun Limau Kongsi, insya-Allah di bawah Kementerian Pendidikan juga, dan kemudian merupakan imam atau khalifah kami di surau Taman Jawijaya, ini antara imam kami, dan juga merupakan guru Al-Quran untuk kumpulan dewasa di surau kami, insya-Allah. Jadi itu sedikit perkenalan mengenai Ustaz. Jadi saya sekarang ni nak buka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berinteraksi. Kalau ada apa-apa yang tuan-tuan nak kemukakan ataupun nak suarakan, dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan. Saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum Ustaz. Saya dengar kan? Silakan, Cikgu. Saya nak sentuh sikit ya tentang satu trend baru. Bila kita menderma ke, kita tolong orang ke, kita selalu merakamkan peristiwa-peristiwa itu, kemudian diuploadkan dalam internet, dalam YouTube untuk disebarkan. Jadi kita tak tahu apa tujuan yang sebenarnya yang berlaku macam tu. Jadi saya ingat Ustaz boleh bagi sedikit penjelasan. Kita tak tahu apa sebenarnya kan. Sebab dia buat kebajikan, dia bagus dah tu kan. Dia tolong orang. Bila masa yang sama, at the same time tu, dia buat rakaman. And then di YouTube kan untuk tontonan semua orang. Jadi adakah itu masuk juga dalam riak ke atau macam mana? Baik, terima kasih kepada soalan. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, ini trend. Orang kata trend zaman sekarang, zaman orang kata zaman alfa, bukan alfa lagi, kita lalai dah. Alfa ni satu yang apa? Yang baru. Satu orang kata zaman digital. Orang kata zaman digital. Memang kalau kita lihat banyak benda-benda ini sering diwarkan, ditayang agar orang lain tengok kebaikan. Sebab itulah seperti mana yang saya nyatakan tadi, ianya asal daripada dalam diri kita itu sendiri. Sebab itu kita takut-takut, inilah yang kita katakan takut-takut dengan kita tunjuk apa benda, apa saja perkara amal ibadah kita kepada orang lain. Kita takut
takut-takut perasaan itu memang kita tak, orang kata tak apa, tak mau benda tu ada sedikit pun dalam hati kita sebenarnya. Takut-takut dengan kita tunjuk orang lain, bagusnya ustaz ni, bagi dia sana sini. Tak ada dah orang yang hebat, yang lain hebat daripada ustaz ni. Sebab tu bila kita dengar kata orang ramai, bila orang membicarakan orang pakar-pakar tersebut, kita dengar pula, kita pun rasa teroja. Takut masa itulah timbulnya riak itu sendiri dalam diri kita. Itu yang kita tak mahu sebenarnya. Sebab itu kalau boleh sembunyi-sembunyikanlah apa yang kita buat itu. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab kepada soalan yang ditanyakan oleh apa tadi? Tuan Muhammad Yusof ke apakah? InsyaAllah kalau ada lagi ustaz-ustazah yang ada dalam ni, boleh nyatakan pendapat masing-masing. InsyaAllah kita berkongsi-kongsi pada malam ni. Ustaz Muhammad Aziz, macam mana pula kalau yang dia tayangkan tu sebenarnya dia mewakili organisasi. Kalau dalam bentuk organisasi, bagi sekolah ke ataupun mana NGO ke mana, jadi dia akan tayanglah sebab dia awak tu dia mungkin nak ambil duit tu daripada sumber orang ramai yang dikutip. Jadi dia akan tayangkan benda tu sebagai menggalakkan dan sebagainya. Macam mana kalau individu nampak mungkin nanti dia takut dia tak boleh kontrol dia tidak. Tapi kalau dia mewakili organisasi, dia tu pemimpin organisasi, parti politik misalnya nak menonjolkan parti politik mereka. Lepas tu sekolah, ketua nak tunjukkan pencapaian pencapaian sekolah dia alus supaya nak menimbulkan semangat kepada tu. Kalau bukan individu, organisasi. Macam mana Ustaz? Sebab tu saya katakan tadi, bukan kita tak boleh tunjuk, boleh. Boleh tunjuk. Tapi takut diri kita itu sendiri. Takut diri atas diri kita. Sebenarnya apa saja bergantung pada diri kita. Boleh tunjuk tak boleh? Bukan kata tak boleh. Boleh tunjuk, silakan. Supaya orang tahu apa yang kita buat. Itu saja. Boleh tunjuk. Dan dalam Al-Quran pun ada membicarakan seperti mana yang saya nyatakan pada awal tadi dalam surah Al-Baqarah tentang benda-benda infak ni. Saya pun tak ingat dalam ayat yang keberapa, tapi kita boleh rujuk balik Al-Quran, boleh bagi infak ataupun sedekah ini dengan menunjuk-nunjuk, mewar-warkan kepada orang lain supaya orang lain tahu. Yang ni persatuan yang ni bagi. Yang ni persatuan ni bagi. Yang ni badan politik ni bagi. Yang ni macam-macam lah. InsyaAllah. Itu sajalah yang sekadar perkongsian saya pada malam ini. Okey, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan, ada lagi kata tuan-tuan ataupun ada ustazah atau ustaz yang ada dalam ni yang nak respon sama? Silakan. Kalau tak ada dah, tak apa. Sekarang ni pun dah sampai dekat 10.30 dah. Jadi saya rasa cukuplah untuk hari ni. Untuk malam ni saya ucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada Ustaz yang telah bersama-sama kita dan insya-Allah telah memberikan kita ilmu yang bermanfaat pada malam ni yang Ustaz kongsikan yang sangat baik insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita menyelesaikan program kita malam ni, suka saya nak maklumkan mengenai guru kita untuk malam esok. Untuk malam esok, tetamu kita ataupun guru kita untuk siri yang ke-42 adalah Ustaz Muhammad Hafiz bin Jasmi. Ustaz Muhammad Hafiz bin Jasmi juga merupakan guru pendidikan Islam Kementerian Pendidikan tetapi bertugas di Kedah lah. Saya rasa dia di Padang Serai kot. Dia duduk di Padang Serai ataupun di Kulim. Dulu dia biasa berkhidmat di SMKA di Tebal pun. Lepas tu dan sebenarnya merupakan imam tarawih kami. Masa dia duduk kat sini dulu, dia jadi imam tarawih kami panggil tiap kali tarawih jadi imam. Bila dia pindah ke Padang Serai apa semua tu, tak dah kami panggil imam lain tak cerita dah. Jadi insya-Allah
ustaz yang baik baca Al-Qurannya, kerana merupakan imam tarawih insya-Allah. Kita akan jumpa besok. Jadi sebagai penutup pada malam ni, marilah kita sama-sama menutup dengan bacaan doa. Jadi minta Ustaz Muhammad Asik bacakan doa untuk kami aminkan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya pada malam ini, di pertemuan kami pada malam ini adalah bagi kami menyatakan rasa kesyukuran kami atas kurnia-Mu yang diberikan kepada kami agar kami dapat meneruskan segala usaha baik kami pada malam ini. Ya Allah, Engkau jadikanlah khidmat batin mereka yang terlibat dalam majlis ini dikira sebagai amal soleh. Kami juga mohon kepada-Mu, ya Allah, agar berkat dan kebolehan akan kepada kami dapat kami gunakan untuk memajukan masyarakat dan negara kami, serta dapat menyumbangkan kepada perkara-perkara kebaikan untuk agama kami, bangsa kami keseluruhannya. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau akan iman yang berkekalan, hati yang penuh khusyuk, ilmu yang memberi manfaat, keyakinan yang sebenar, amalan yang baik, bergiat dan berusaha dalam urusan agama-Mu, sehat, tubuh badan yang sempurna, serta kami pohon kekayaan harta benda, iman dan ilmu, serta kepribadian yang mulia. Ya Allah, ya Tuhan kami, andainya dulu pertemuan kami demi kebaikan, maka Engkau jadikanlah perpisahan ini sebagai satu kebajikan. Tetap dan satukanlah hati-hati kami ke arah keredaan-Mu, meskipun kami berada dari kejauhan. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddi' syamlahum wa farrij jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zazil aqbabahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujrihas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ard ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Tuan-tuan dan puan-puan, kita selesailah sudah program siri ke-42 kita pada malam ni. Semoga tuan-tuan dan puan-puan akan terus istiqamah untuk menyertai program ni untuk malam esok pula, iaitu siri yang ke-43 insya-Allah. Jadi kita sama-samalah berdoa semoga kita semua Allah rahmati, sihat walafiat dan bersemangat untuk membaca Al-Quran dan terusnya menimba ilmu daripada yang dicurahkan oleh ustaz-ustaz kita insya-Allah. Jadi setakat itu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz Ibrahim, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Asyik Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.